مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شاءوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمة والمؤمن والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan kita pada pagi ini. Syukur kita pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita setelah ia menidurkan kita, dan kepadanya lah setiap kita akan dibangkitkan. Jadi syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kita bangun dengan keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata." Ini kerana Allah SWT berfirman yang mafhumnya sesungguhnya hanya saja orang yang layak memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat, mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka tidak ada ketakutan dalam diri mereka
melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pagi ni dapat sembahyang subuh berjemaah. Fadilat dia seumpama beribadah sepanjang-panjang malam. Nak bangun malam bukannya senang. Tapi tak sama juga, walaupun sembahyang subuh berjemaah tu lebih baik seumpama beribadah sepanjang-panjang malam, tidak sama nilainya dengan orang yang sendiri bangun sepanjang-panjang malam. Jadi tanda orang soleh, para ulama mengatakan salah satu tanda-tanda orang soleh, dia bangun, dia menghidupkan malam, iaitu dia bangun tahajud. Tahajud ni sangat penting tuan-tuan, dan kita kena usaha sedaya mungkin. So kita syarat nak menjadi orang yang soleh, dia kena buat latihan bangun malam. Buat latihan dulu bangun malam. Latihan macam mana? Belajar dulu kerana terpaksa bangun. Sehinggalah datang keikhlasan, sehingga Allah Ta'ala letakkan kita, Allah jadikan maqam. Allah jadikan kita maqam yang sentiasa kita bangun malam. Dah tak rasa apa-apa dah. Seperti mana ibadat tu satu kewajiban pula bagi diri kita. Memang susah nak bangun, dan lagi musim hujan ni sejuk, lagi besarlah fadilat dia. Ambil wuduk time sejuk dengan waktu panas lain, tak sama. Sebab tu kita kena usahakan juga untuk lawan sebenarnya nafsu kita ni. Nafsu yang tak reti penat. Dia tak reti penat sampai bila? Sampai bila-bila nafsu ni dia tak reti penat, sehinggalah tanah masuk dalam mulut seorang tu, barulah hilang nafsunya. Nafsu ni sangat Allah. Sebab tu kita kena lawan dia. Jangan sampai kita ikut nafsu. Bila kita ikut nafsu, jadi kita menjadi satu orang yang jahil, yang mana buat amal tapi tidak ada faedahnya. Sebab amal itu disertakan dengan nafsu. Nafsu yang dimasukkan adalah nafsu amarah. Baik, kita masuk sambung pengajian kita pada kitab Penawar Pagi Hati, bab yang ke-7, pada menyatakan kasih akan dunia. Ini Syekh ni nak menerangkan di antara sifat-sifat yang dicela dalam syarak, salah satunya iaitu kasih akan dunia. Nak tengok dia punya definisi dia, apa yang dikatakan nak kasih akan dunia, kita tengok dulu. Adakah semua dikirakan dunia ke dan sebagainya? Kita perlihat dulu. Jangan terus tengok pada tajuk, kita terus fikir yang macam-macam. Jadi kita tengok dulu apa yang dikatakan kasih akan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Bab yang ke-7 pada menyatakan kasih akan dunia. Ketahui olehmu akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu ialah tiap-tiap barang yang di atas muka bumi. Syekh ni kata apa? Barang yang kata dunia itu, tiap-tiap barang yang di atas muka bumi ini, yang macam mana? Daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia, akan sedap itu oleh nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Bapak Ismail sepanjang mengatakan nafsu yang dikatakan maksud nafsu dalam kitab ini an-nafsu amarah. Jadi ini barang yang dikatakan salah satu sifat cela yang dicela dalam syarak. Maknanya setiap barang yang kita ingini dalam dunia ni tujuan untuk bersedap-sedap dan untuk sesuai dengan nafsu amarah kita, dengan keinginan nafsu amarah kita, maka ini satu perbuatan yang dicela dalam syarak.
Jadi ini yang kita kena perasan awal-awal penyakit ni. Ini nak kenalkan jenis penyakit. Kadang-kadang kita tak perasan, kita sedap, dia tak ada apa-apa pun. Kan? Kita buat dapat nikmat sedap aja kan. Tak ada apa-apa pun. Tapi kena jaga. Ini satu penyakit yang dicela dalam syarak. Dan loba ia nafsu itu atasnya. Atas segala yang sedap-sedap tu. Segala mata benda yang diingin dia akan dia tu. Dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia. Tu dia, kita nak kena faham dulu. Apa yang dikatakan hubbud dunia, iaitu mencintai akan kesedapannya semata-mata. Sedangkan kita duduk atas dunia ni dunia juga ni. Adakah kita dikira sebagai cinta dunia? Kan kita nak usaha akhirat pun atas dunia juga. Semuanya di atas dunia. Jadi maksudkan adalah dunia yang sesuai dengan nafsu amarah kita. Apa yang kita nak rasa sedap kan. Itu adalah yang dicela dalam syarak. Dua macam daripada segala bagai-bagai dunia, atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati dan akhirat. Barang daripada mati, iaitu segala perkara yang dunia yang kita usahakan sedap semata-mata, yang tidak ada ataupun tidak ada manfaat ataupun tidak ada kelebihannya, tidak ada, orang kata apa, tidak ada kelebihannya pada akhirat, tak ada manfaat. Dia buat semata-mata duniawi saja. Dan manfaat tu yang dia dapat tu hanya berbangsa dunia saja, tapi tidak boleh bawa kepada akhirat, maka ini adalah dicela dalam syarak. Adapun untuk kita menggunakan dunia ni sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk kita beribadah kepada Allah, kan, untuk kita mendekatkan diri pada Allah, ini tidak dicela, tidak ada masalah. Bukanlah kata pakai kereta, pakai motor, rumah besar, rumah ni, rumah ada aircon, rumah tak ada aircon. Ini satu perkara yang kena lihat dulu. Perkara tersebut kena lihat balik maqasid ataupun tujuan daripada segala apa yang kita buat. Sebelum ni juga kita pernah bicarakan tentang kita beli barang-barang mewah kan. Kalau beli barang-barang mewah tersebut seperti sofa yang mahal-mahal, tapi kita jadikan perkara tersebut untuk kita nak muliakan tetamu, tak ada masalah. Kan? Kalau untuk semata-mata kemegahan, ini satu sifat yang dicela dalam syarak. Kalau kita beli sofa yang mahal, ribu-ribu, tak ada masalah. Ini untuk apa? Ini untuk tetamu nak datang. Tetamu datang, kita nak belajar muliakan tetamu, bagi dia duduk atas kursi. Duduk atas tempat yang istimewa ni. Seperti saya katakan tu sebelum ni, saya pergi buat lawatan di Indonesia, di Surabaya. Saya pergi satu pondok, Dalwa nama dia. Pondok dia memang cukup, masya-Allah. Hotel pun ada, kelang pun ada, kan? Kita tengok orang tunjuk rumah Tok Guru. Dia cakap, wah besarnya rumah Tok Guru. Dia kata rumah yang depan tu, itu bukan rumah Tok Guru. Rumah Tok Guru tu yang bersambung, yang kecil je belakang tu. Kecil je rumah dia kat belakang tu. Habis yang depan tu kalau tetamu datang. Kalau tetamu datang, dikhususkan untuk tetamu saja. Hari biasa tak guna pun tempat tu. Sentiasa dibersihkan oleh pelajar je. Tapi rumah dia bersambung lah. Bersambung dengan rumah dia. Rumah dia kecil je, tak ada besar mana, kecil. Tengok belakang, nampak beza. Bersambung, ada satu pintu pula. Itu rumah dia. Yang depan tu dihaskan kerusi yang cantik-cantik untuk tetamu dah datang. Itu tak ada masalah. Tapi yang bermasalahnya adalah semata-mata untuk mengikut hawa nafsu, tujuan untuk bermegahan, supaya orang datang rumah aku, tengok aku punya kursi sofa, ni kursi sofa Tan Sri punya, kan, raja-raja punya kursi.
supaya orang tengok aku ni orang yang gagah, orang yang berada dan sebagainya. Ini sifat yang dicela dalam syarak. Sebab tu penting untuk buat segala perkara kita kena periksa hati kita. Sebab Allah belik hati. Sebab tu Allah tak lihat pada zahir kita. Sebab tu Allah kata innallaha la yanzuru. Allah kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras kamu dan segala harta kamu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat akan hati-hati kamu. Di mana hati kamu letakkan. Sebab tu Allah sangat cemburu sekiranya dalam hati kita ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hati kita ni sentiasa kita nak tanamkan kehebatan, kebesaran, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hari ni sentiasa kita kena perbaiki niat kita. Tashihun niat, iaitu memperbaiki segala niat kita. Bangun pagi je terus kita niat. Sebab tu bangun pagi sunat kita mengucap kalimah syahadah supaya kita faham maksud kita di awal pagi ni apa kita nak buat mula-mula. Hari-hari kadang orang tak faham maksud bangun pagi dia terus nampak nak pergi kerja. Bangun pagi terus nampak nak pergi kerja. Sebenarnya silap maksud dia. Maksud dia kena bangun sekali, pertama sekali maksud dia nak cari redha Allah pertama sekali. Sebab tu perkara pertama yang dia buat, bangun pagi puji Allah. Setelah itu dia paling kurang buatlah solat 2 rakaat. Ini nak menunjukkan tanda kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi berapa ramai di kalangan umat Islam sendiri dalam keadaan sebegini. Sebab tu apabila umat Islam tiap-tiap hari kalaulah keadaan dia sebegini, nescaya aman dunia ni, barakah akan dibuka daripada langit dan bumi. Ini tuan-tuan, ni yang kita kena usahakan. Ni yang kita kena pergi jumpa manusia, bagi tahu pada mereka tentang perkara ini. Bukan untuk kita guna pakai sendiri je. Nak ajak mereka juga supaya beramal dengan perkara yang sama. Apa yang kita amalkan, mereka juga amalkan. Sehinggalah kita punya jadi tempat kita baldatun thayyibatun. Tempat kita tempat yang baik, tempat yang sentiasa diturunkan rahmat Allah SWT. Tengoklah sebab bagaimana Allah Ta'ala iktiraf tempat yang baik, tempat yang baldatun thayyibatun. Sebab kenapa? Di tempat situ tempat yang baik. Lepas tu kena rujuk balik amal itu. Amal bila? Amal di masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itulah sebenarnya kita nak hidupkan di taman-taman kita, di negeri kita dan di seluruh negara kita. Nak hidupkan seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru bumi ini akan aman. Kalau tidak, macam-macam lah akan terjadi. Orang makin ramai kufur kepada Allah. Orang kafir ni mereka tak ada apa-apa pun tuan. Mereka ni tak ada apa-apa. Mereka buat amal sebab mereka ni dah buta. Kita yang celik ni sebenarnya nak usaha nak pimpin tangan dia bawa kepada cahaya. Mereka ni dah memang gelap lah. Tak nampak. Sebab tu amalan dunia ni sangat berkait rapat dengan orang Islam. Apa yang berlaku di atas muka bumi ni semua di atas disebabkan oleh orang Islam sendiri. Bukan salah orang kafir. Orang kafir ni memang gelap, dia dah tak nampak lagi dah. Kita yang celik ni lah yang bawa mereka. Tapi kita yang celik ni pun tak berapa celik. Itu yang masalah. Jadi yang dimasukkan adalah barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Dan akhirat itu tiap-tiap memberi manfaat kemudian daripada mati. Dan perkara yang dibawa kepada yang dinamakan akhirat itu perkara yang bermanfaat. Apabila kita amal, maka amalan tersebut telah dihantar ke akhirat seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi ini semua amalan-amalan yang menyebabkan sampainya kepada akhirat. Macam kita pakai kereta, tapi kita gunakan kereta kita untuk pergi rumah ibadat, untuk kita beribadat kepada Allah.
Maka kereta tu pun sebagai wasilah ibadat kita. Nampak? Kan? Kasut selipar kita, kita beli selipar, kasut dan selipar kita pun sebagai wasilah juga untuk kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita pandai menggunakannya. Tapi kalau kita salah guna, dia menjadi mudarat pula, bukannya menjadi manfaat, bahkan dia menjadi mudarat, tidak berguna untuk kita pada akhirat. Sekalipun ada ia di dalam dunia ni, sekalipun ada ia memberi manfaat itu dalam dunia ni. Yang mana? Seperti ilmu apa? Ilmu syarak. Ilmu syarak dan ibadah. Seperti ilmu ni tempat nak tuntut dekat dunia, bukan ke akhirat. Jadi ilmu ni dunia. Dia dunia, tapi dunia yang bangsa akhirat. Dia ada dua tu. Dunia yang bangsa dunia, dunia yang bangsa akhirat. Jadi yang dimasukkan ilmu itu, ilmu syarak itu atau ilmu syar'i itu adalah ilmu yang bangsa akhirat. Yang kita duduk sekarang ni, Nabi menjanjikan macam-macam dalam menuntut ilmu. Salah satunya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalannya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi. Dan barang siapa yang belajar satu potong ayat daripada ayat Al-Quran, maka akan diganjarkan pahala seperti mana dia sembahyang 100 rakaat solat nafil. Satu ayat daripada Quran nak belajar, pergi keluar belajar Quran, satu ayat nak belajar sebutan saja, dah seumpama 100 rakaat solat sunat. Dan siapa yang keluar daripada rumah dia, pergi belajar untuk menuntut ilmu, satu je bab ilmu dia nak belajar, maka diumpamakan seperti mana beribadah, seperti mana solat sunat sebanyak 1000 rakaat. Banyak. Itu baru 1, 2, 3 hadis. Sebenarnya ribuan hadis lagi menceritakan tentang kelebihan-kelebihan ilmu ini. Sebab tu kita syukur Allah Ta'ala kurniakan kita taufik untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Nak duduk dalam majlis ilmu ni pun perlu pada taufik. Tak cukup dengan hidayah saja, tetapi perlu pada taufik untuk duduk ni. Kan senang nak panas buntut duduk, lama tunggu nak mendengar. Ujian. Bukan senang. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ilmu dan ibadah. Solat, puasa. Ada ibadat yang bentuk badaniah. Ada ibadah yang bentuk maliyah. Ibadat bentuk badaniah, sembahyang, puasa. Ada yang bentuk badaniyah wal maliyah, seperti haji dan umrah. Dia ada kaitan dengan anggota dan juga dengan harta. Ada harta, anggota tak sihat, tak boleh pergi juga. Kan? Sihat badan, harta tak ada, tak sampai juga. Jadi dia seiringan. Tu di hujung sekali tu penyempurnaan ibadah kedua-duanya, iaitu ibadat yang berbentuk badaniyah dan maliyah, iaitu bentuk anggota dan juga harta. Ini ibadat yang besar sempurna sebenarnya apabila anggota dan harta kita digunakan di jalan Allah. Nak bagi tahu ibadat yang besar sempurnanya ibadat apabila seiringan harta dan anggota kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu segala harta yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang amanahkan pada kita, kita gunakan dia untuk ibadah. Nak buat ibadah zakat, kena ada harta dulu. Tak ada harta, macam mana nak zakat? Sebab tu boleh juga niatkan untuk harta kita nak dapatkan ibadah zakat kan. Nak dapatkan ibadah zakat, kita pun usahakan harta tersebut sesuai dengan syarak. Kemudian dengan niat, aku besok dah cukup haul, cukup nisab, aku nak bayar zakat. Dengan tujuan nak tunaikan ibadah. Tak ada masalah. Kayalah sebanyak mana. Yang pentingnya ikut syarak. Apa yang
Nabi telah ajarkan kepada kita, itu yang kita nak ikut. Jangan mengikut orang yang melampaui batas. Seperti mana kita tengok kisah orang yang terdahulu. Siapa dia? Qarun, orang yang kaya. Semua tahu Qarun kaya. Kan? Dulu dia tak ada apa-apa harta, tapi dia minta Nabi Musa untuk doakan dia. Kan? Maka Allah kata jangan, kalau dia kaya kan besok dia lalai. Doa berkali, minta tuntut, lalas sekali Allah kabulkan juga. Lalas kaya, hebat, dia boleh buat emas. Tapi tiba ujian, Allah Ta'ala suruh keluar, perintah keluar bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Bahkan sebab dia dah terlampau cinta je kepada dunia, sehingga dia menganiaya Nabi Musa alaihi salam, sehingga dia upah perempuan untuk mengaku berzina kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini keadaan dia. Ini keadaan. Jangan ikut contoh seperti mana Allah dah bukukan dalam Quran. Jangan kita ikut seperti orang yang melampaui batas. Orang yang tagut. Orang yang mana yang tagut ni orang yang melampaui batas. Sebab tu diterjemahkan juga dalam tafsir, tagut tu dinamakan syaitan juga. Sebab syaitan itu adalah makhluk yang melampaui batas. Jadi sebab tu kita kena jaga. Dan kemudian seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Makan minum kita ni tak ada masalah. Nasi nak lauk apa, ikan tenggiri, ikan patin, ikan udang galah, tak ada masalah tu. Tapi dengan niat kita buat ibadah, sebab kadang-kadang kita ada selera-selera kita juga. Kan tak makan pula kan lemah pula badan. Tapi pasal selera kita nak makan mesti tak kena ada ikan parang. Ada orang macam itu. Memang lauk dia ikan parang je. Ada orang tu, ada kawan saya punya mak dia. Kawan saya punya mak dia mak dia tak boleh makan ikan lain. Hari-hari kena cari ikan parang. Kalau tak ada, sama ada makan nasi dengan bihun je. Dia punya lauk dia. Kalau tidak dia tak makan. Terpaksa juga cari ikan parang nak bagi tenaga. Kalau tak makan kan tak ada tenaga nak ibadah. Dan lagi umur dah meningkat ni, dia punya ragam selera dia lain. Tak sama. Dulu masa muda boleh makan ayam goreng. Sekarang tengok ayam pun tak apalah. Kan? Tak pandang ayam dah. Kan? Nak pandang lauk-lauk yang pelik-pelik. Kan? Jadi untuk apa? Nak datangkan selera tu supaya ada tenaga untuk kita beribadah. Ni tujuan utama dia. Untuk kita beribadah. Kalau kita tak makan, lemah tenaga, macam mana nak ibadah? Sebab tu siapa yang puasa sunat, dengan asbab puasa sunat dia melemahkan ibadat, lebih baik dia buka saja. Dengan sebab amalan puasa tu dia tertinggalnya amalan-amalan yang sunat yang biasa dia buat. Dan puasa sebelum puasa, sunat rawatib semua dia buat. Qabliyah, ba'diyah dia buat. Tiba-tiba time puasa, dengan sebab puasa sunat dia tadi, qabliyah, ba'diyah dia tak buat. Tinggalkanlah puasa tersebut. Sehinggalah dia dah menjadikan maqam dia tu, baru boleh. Kena buat latihan lah. Kena buat latihan. Jangan terus tak puasa, buat latihan. Jangan terus nak buat je. Kita buat latihan. Tapi nak cerita tu macam tu. Kalau badan dengan sebab lemah kita tak boleh beribadat, jangan kita puasa. Kadang ada orang tua-tua dia dah tak boleh lagi dah. Dia nak cuba puasa kan. Dia cuba juga, tak apa. Tapi kalau dah tak larat, makanlah. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil dia punya pengorbanan yang berapa lama masa yang dia tahan tadi. Tu dia. Kemudian, dan bahawasanya kasih akan dunia itu, dunia yang di atas tadi, yang diterangkan tadi, kelakuan yang dicela oleh syarak. Kalau semata-mata dengan nafsu, tidak ada tujuan lain terjadi untuk ikut nafsu, ini adalah ditegah oleh syarak. Sebab tu kalau kerja, kita bekerja bertugas di mana-mana sekalipun, di badan jabatan ke, di kelang ke, di syarikat ke, di mana ke, kalau tujuan kita kerja tu semata-mata nak dapatkan imbuhan ujung bulan, semata-mata kerana tu saja, kan, maka itu adalah dicela dalam syarak. Semata-mata nak dapat gaji je. Ini dilarang dalam syarak. Sebab tu kita nak letakkan di ujung kita supaya kita nak
nak sara hidup kita, nak bayar nafkah, nak cari nafkah dan sebagainya, ini dipuji dalam syarak. Kalau kita nak cari untuk nafkah, jadi ini dipuji dalam syarak. Tapi kalau semata-mata nafsu kita saja, kesedapan saja, maka itu dicela dalam syarak. Dan adalah ia kasih dunia itu kepala bagi segala kesalahan. Kan sebelum ni ada dengar hadis kan, hubbud dunya ra'sun minal khati'ah. Kan? Cinta kepada dunia kepala kepada segala kejahatan. Hadis Nabi tu. Dia letakkan bahasa ni lah bahasa hadis Nabi SAW. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Syekh ni jaga dalam surah An-Nazi'at ayat nombor 37 hingga 39. Boleh periksa dalam surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 39. Artinya, maka ada pun mereka yang melampaui tagha tu. Baru cerita pasal taghut tadi. Tagha tu maknanya orang yang melampaui. Sebab tu dalam setengah Quran, dalam ayat Quran juga ada juga Allah sebut taghut. Dan setengah tafsir juga menterjemahkan, menafsirkan yang maksudkan dengan taghut itu yang melampaui batas itu adalah syaitan. Dan boleh juga dikatakan kalau seseorang itu dah melampaui batas sangat, sifat syaitan itu ada di dalam dirinya. Sebab tu kena jagalah. Kan? Maka ada pun mereka yang melampaui tagha tu akan yang harus kepada yang haram dan memilih wa asarul hayatad dunya wa asara ni maksudnya mengutamakan, tapi di sini terjemahkan memilih, boleh juga memilih ataupun mengutamakan. Wa asara tu mengutamakan, dan mengutama atau memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahwasanya api neraka Jahannam, Jahim itu diterjemahkan Jahannam, itu ia tempat kediamannya. Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Neraka Jahannam, bawah daripada titian Sirat kan, 500 tahun dalamnya, maka sampailah kepada neraka Jahannam. Seorang apabila lintas titian Sirat, apabila dia terjatuh daripada titian Sirat tu, di bawah titian Sirat tu yang dalamnya 500 tahun itu, dasarnya adalah neraka Jahannam. Allahu Akbar. Dia masalah masuk neraka ni bukan mati. Tak mati-mati, itu yang masalah. Kalau mati selesai. Kok mati selesai, ni masalah tak mati-mati. Itu kat dunia ni sakit macam mana pun, susah macam mana sekalipun, cukup Allah tarik nyawa, hilang susah, hilang sakit, hilang segala-gala. Tetapi kalau dalam neraka tak mati-mati. Sebab tu besok Allah Ta'ala akan datangkan, apabila manusia telah dihisap, masing-masing nak masuk pintu neraka, masing-masing nak masuk pintu syurga, nak masuk pintu neraka, maka Allah Ta'ala akan datangkan seekor kambing. Semua tengok kambing tu akan dalam keadaan takut. Semua kenal kambing tu. Kambing tu colornya hitam, ataupun kibash, colornya color hitam. Semua tengok, semua takut. Sebab apa? Kambing hitam itulah tandanya mati. Mati itu Allah rupakan bentuk kambing hitam tersebut. Kemudian Allah Ta'ala panggil malaikat untuk sembelih kambing tersebut. Kemudian Allah istihal. Maka pada hari ini tidak akan ada lagi kematian. Siapa yang masuk syurga kekallah nikmat selama-lamanya, tak mati-mati, abadan abada. Dan begitu juga orang yang dalam neraka, dia tak mati-mati dalam neraka sehinggalah dia punya perhitungannya selesai. Kalau tak selesai, dia jadi bahan kayu api. Sebab tu orang kafir dia menjadi bahan kayu api. Ada juga orang yang fasik, orang yang buat dosa, dia masuk juga dalam neraka. Dalam tempoh dosa dia telah dibakarkan, sehinggalah bersih dosa dia, dia akan dikeluarkan. Tapi dah keluarkan tu pun dah jutaan tahun dah. Satu hari dunia
Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bayangkanlah betapa lamanya di akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat dunya, lau kanatid dunya ta'dilu." Tu ada baris gugur tu, ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran, bukan kafirun. Siapa ngaji nahwu sorab tu tak faham. Bukan kafirun, kalau di situ dia tulis kafiran. Masaqa kafiran minha syurbatal ma'i. Dia tengok hadis tu, rawahu Tirmizi an Sahl bin Sa'd radhiyallahu an. Riwayat Tirmizi jalan daripada seorang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Boleh periksa hadis dia diriwayatkan dalam Syama'il Tirmizi. Dia kata apa? Artinya jika ada dunia itu menyamai, ta'dilu, menyamai pada sisi Allah sebelah di sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk. Kalau dunia tu ada sama dia punya apa? Dia punya harga tu, nilai dia tu kalau samalah dengan sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni semua tahu, kalau jual kat pasar malam pun tak laku. Kan sayap nyamuk kalau ada nilai sebelah sayap nyamuk tu pun, sayap nyamuk tu nikmat. Nyamuk dengan kepak tu lah nyamuk boleh terbang. Kan? Dan kita pula beli tadi macam badminton tadi, bunuh pula nyamuk. Kan? Nyamuk tu dia nak terbang, nak isap darah orang tu, dia perlu pada kepak tu. Dia perlu pada kepak tu. Jadi Allah Ta'ala mengumpamakan dunia ni tak lebih nilai dia daripada sebelah kepak nyamuk. Kalau adalah nilai sama, bukannya lebih, sama dengan kepak nyamuk nilai dia, nescaya tiada memberi minum ia akan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu akan kafir daripadanya sekali minum air, walaupun seteguk air. Allah Ta'ala takkan bagi dia walaupun minum dengan seteguk air. Kalau Allah kata dunia ni berharga bagi Allah, nescaya orang kafir tak dapat minum. Sebab tu hari ni kita tengok orang buat dosa, orang tak nak beriman pada Allah, Allah bagi makan, minum, kadang-kadang lebih pula lagi daripada kita. Kadang-kadang makan dia lebih sedap-sedap pula lagi. Ini nak dibandingkan macam mana? Nak dibandingkan dengan akhirat. Tu dia kata dia bandingkan dengan banding akhirat itu. Sebelah kepak nyamuk tu lebih besar lagi nilai dia. Dia ada kisah dia. Ada kisah juga pasal kepak nyamuk ni. Seperti mana nyamuk yang masuk membinasakan Namrud laknatullah. Kan? Allah Ta'ala perintah nyamuk masuk dalam hidungnya, gigit otak dia sehingga otak dia besar macam tikus. Dalam tafsir Ibnu Katsir kan menceritakan sehingga dia gigit otak dia tu sehingga menjadi kecil. Otak dia tu sehingga jadi sebesar macam tikus. Kecil jadi otak dia besar, semakin jadi kecil, digigit oleh nyamuk sampailah dia mati. Sebab apa? Namrud, kalau orang dia nak jumpa dia, rakyat dia nak jumpa dia, syarat nak jumpa dia kena ketuk kepala sebab sakit. Sebab kepala dia sakit, dah kena ketuk tu lega sikit. Kan? Jadi setiap rakyat nak jumpa dia, Allah hina dia nak hina Nabi Ibrahim. Kan? Tapi nak bagi tahu, wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Allah Ta'ala yang berkehendak siapa yang Allah nak mulia, dan Allah juga berkehendak siapa yang Allah nak hinakan. Bukan di tangan manusia, bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak hinakan Nabi Ibrahim, tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Dia nak muliakan diri dia, Allah hina dia dengan rakyat dia sendiri. Dalam tafsir tersebut dia ceritakan apa? Setiap rakyat dia nak jumpa dia, ketuk kepala dia. Ketuk kepala. Setiap rakyat nak jumpa, syarat dia mesti kena ketuk kepala dia. Akhir sekali dia mati dalam kena ketuk kepala. Akhir sekali nyamuk keluar daripada hidung dia, patah sayap dia. Patah sebelah sayap dia. Maka Allah Ta'ala offer nyamuk. Kan Allah kata, wahai nyamuk, apa kau nak sekarang? Adakah seluruh dunia ni kau nak? Allah nak offer dia. Maka nyamuk tu kata, ya Allah, aku tak nak. Aku nak kau baiki kepak aku ni je.
Kan? Kau baik kepada aku, dah cukup bagi aku. Ini orang faham nilai nikmat tu. Macam kita sekarang lah. Kan? Kaya kalau ada banyak duit apa semua, tapi sakit banyak teruk. Apa faedah pada harta tersebut? Tak ada faedah. Walaupun harta sedunia ni punya, tapi nikmat Allah cabut. Cabut kaki tak boleh jalan, tangan tak boleh gerak, mata tak boleh nampak. Apa faedah Tak ada faedah. Nikmat Allah tu lebih besar lagi. Sebab tu kita kena faham, sebab tu kena syukur di atas nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Sikit lagi. Sabda Nabi SAW lagi, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Rawah Muslim wal Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain lah disebut. Boleh periksa lah hadis tu. Artinya bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Ni nak dibandingkan juga dengan akhirat lah. Kat dunia ni orang beriman tu dia hidup dia seperti mana dia hidup dalam penjara. Sebab apa? Setiap perkara ada batasan dia. Tak boleh buat sesuka hati. Tak boleh berbuat sesuka hati. Kalau ada harta yang banyak pun, semua harta tersebut tak boleh digunakan. Ada milik orang lain. Kan? Nak makan buah-buahan pun ada buah-buahan yang kita boleh makan. Buah-buahan orang punya tak boleh kita makan. Nampak pokok rambutan sekarang, rambutan tengah ranum kan? Nampak tepi jalan cantik kita jogging. Terjuntai pula buah rambutan orang punya. Ni ujian iman ni. Kan? Ambil satu dia tak marah kot. Dia pula sangka baik dengan tuan rumah tu. Tuan rumah tu cakap apa-apa pun. Dia sangka baik. Ni tuan rumah tak kisah kot satu. Dia pun petik makan. Tu bukan. Tu tak boleh. Tu ada batasan dia. Walaupun nampak sesuai dengan nafsu, tak boleh. Tu dia katakan dunia ni. Penjara tak boleh buat sesuka hati. Dia ada batasan. Tilka hududullah. Itulah dia perbatasan Allah. Jadi orang yang beriman ni, dia hidup kat dunia ni, memang dia kena seperti mana banduan di penjara. Maknanya kena jaga elok-elok. Kena jangan silap. Kalau silap besok, betul-betul kita akan dihukum besok di akhirat. Sebab tu kita kena jaga elok-elok. Segala anggota yang Allah kurniakan kepada kita, jagalah elok-elok. Dan dia mengatakan juga dalam hadis ini, dan syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Nisbah juga pada akhirat. Kat dunia ni, susah macam mana pun, ataupun senang macam mana pun, tidak kena azab di dunia. Tetapi di akhirat besok, mereka akan dibakar semuanya. Azab. Itu dibandingkan orang yang kafir, dia duduk atas dunia ni seperti syurga. Sebab apa? Besok apabila dia diazab, besok dalam neraka dah tak rasa apa-apa lagi nikmat dah. Sehingga dia kalau ditanyakan kepada ahli neraka, adakah kamu pernah senang walaupun satu orang kaya dulu di dunia, tanya pada dia, adakah kamu pernah senang dulu di dunia? Ya, demi Allah aku tak pernah senang pun. Seksaan azab dia dekat dalam neraka tu melupakan kesenangannya di dunia. Dia merasakan tak pernah langsung hidup senang, padahal kaya dulu dia di dunia. Tetapi pasal dah dia kena azab sekejap aja kat neraka tu, kan, dia kena duduk kat dalam neraka tu, maka dia merasakan tidak pernah semua hidup dia merasakan senang. Inilah keadaan dia, tuan-tuan. Kan? Dan sabda Nabi SAW lagi, wallahu a'lam. Tibalah pada itu, tuan-tuan. Kan? Jadi sama-samalah kita tinggalkanlah dunia ni. Bukan tinggal dunia tu mana tak pakai dunia, maknanya hati kita tu janganlah paut sangat pada dunia. Apabila hati terpaut pada dunia ni masalah. Apabila seorang setengah ulama mengatakan apabila seorang itu dia kejar dunia, dunia akan lari daripada dia. Tapi apabila dia lari daripada dunia, dunia akan datang dengan keadaan hina kepada dia. Ini dah berlaku pada zaman-zaman sahabat salafus soleh. Kita dah lihat kehidupan mereka yang dalam hati mereka tidak ada langsung kecintaan pada dunia, tapi dunia telah datang dengan keadaan hina kepada mereka. Jadi ini yang kita nak usahakan, supaya dalam hati kita hanya ada bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Wallahu alam. Jadi insya-Allah sambung kuliah kita pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu alam. Ada persoalan? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سجميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا لإخواننا في فلسطين واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته